Majlis mempersilakan Menteri Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Silakan Menteri. Tuan Yang Di-Pertua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan usul menjunjung kasih ke atas titah diraja semasa pembukaan Dewan Tempoh Hari dan menyentuh perkara-perkara di bawah tanggungjawab Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri ataupun MITI. Yang berhormat Air Hitam, Yang berhormat Kuala Terengganu dan Yang berhormat Gopeng telah membangkitkan tentang hala tuju pembangunan EV, termasuk pembangunan rangkaian pengecas dan status pelaburan ekosistem dan penggunaan EV mampu milik. Di bawah Dasar Automotif Nasional NAP 2020, hala tuju industri tempatan ataupun otomotif tempatan telah ditetapkan untuk dibangunkan dan dikembangkan sebagai hub otomotif serantau bagi kenderaan cekap tenaga ataupun tenaga efficient vehicle, termasuk EV dengan ciri-ciri Next Generation Vehicle, Next GV, yang berfungsi bukan sahaja dari segi pengurangan dan pelepasan karbon di dalam udara tetapi juga keupayaan dalam mengoptimumkan tenaga yang digunakan. Seperti mana dimaklumkan kepada Jemaah Menteri pada 17 Februari 2023, pasukan petugas EV kebangsaan ataupun National EV Task Force, kita panggil NEVTF, bertanggungjawab untuk menilai dasar semasa, memantau pelaksanaan program dan inisiatif serta merangka dasar dan inisiatif baharu berkaitan pembangunan industri keadaan elektrik dalam negara secara menyeluruh ataupun EV ya. Dan this National EV Task Force ni yang diketuai MITI telah ditubuhkan sejak November lepas, November 2020, untuk memainkan peranan penting dalam menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik serta penambahan infrastruktur pengecasan EV di seluruh dunia. Minta maaf, di seluruh Malaysia. Beberapa keputusan dasar dan inisiatif telah ditetapkan atau dilaksanakan, termasuk penawaran pakej insentif cukai seperti mana telah diumumkan di dalam Belanjawan 2022. Insentif tambahan juga telah dicadangkan untuk Belanjawan 2023, diharap Menteri Kewangan memberi pertimbangan. Keduanya, cadangan penggunaan EV termasuk hybrid sebagai kenderaan jabatan dan kenderaan rasmi jawatan sedang diperhalusi oleh Kementerian Kewangan, dan penyediaan satu kerangka strategi bagi pembangunan dan infrastruktur pengecasan EV secara menyeluruh di Malaysia. National EV Task Force juga memainkan peranan penting dalam menyelaraskan inisiatif dan dasar semasa kerajaan supaya kesemua kementerian lain dan agensi kerajaan yang terlibat mempunyai pemahaman yang sama dan berupaya membentuk sinergi kerjasama yang padu dalam menjayakan inisiatif-inisiatif yang merentasi skop dan bidang kuasa masing-masing atau dengan izin whole of government. Berdasarkan portfolio dan kepakaran masing-masing, tumpuan bagi kementerian-kementerian dan agensi kerajaan yang terlibat adalah seperti berikut. MITI menyelaras pembangunan ekosistem industri EV dan dibantu oleh MARI, iaitu Institut Otomotif Robotik dan IoT Malaysia, terutamanya dari aspek pembangunan kapasiti. Kementerian Kewangan melaksanakan perolehan EV sebagai kenderaan jabatan dan kenderaan rasmi jawatan. Ketiganya, Malaysia Green Technology dan Climate Change Corporation MGTC memberi tumpuan kepada pembangunan pengecasan EV dan seumpamanya. MARI dan Jabatan Standard Malaysia bertanggungjawab membangunkan standard berkaitan EV dan ekosistemnya. MIDA berperanan menarik pelaburan industri EV dan ekosistemnya, dan Tenaga Nasional membantu menyediakan bekalan tenaga elektrik yang stabil untuk pembangunan pengecasan EV. Suruhanjaya Tenaga ataupun ST mengawal selia pengendali pengecasan EV, dan MOSTI, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi melalui Nano Malaysia bertindak sebagai peneraju pembangunan teknologi EV. Kementerian Kerja Raya, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan, Lembaga Lebar Raya Malaysia, Plan Malaysia dan Perbadanan Productivity Malaysia ataupun MPC juga sedang bekerjasama dalam menyelesaikan isu-isu berbangkit berkaitan prosedur dan tempoh kelulusan pembangunan pengecasan EV. Penambahbaikan prosedur semasa bagi kelulusan pemasangan sistem pengecasan EV ataupun Electrical Vehicle Charging Station atau sistem dijangka dapat mengurangkan tempoh masa pemprosesan kelulusan pemasangan. Kesan daripada inisiatif daripada National EV Task Force ini dapat dilihat dengan peningkatan yang ketara dalam permintaan terhadap EV. Jumlah permintaan terhadap EV, ini kategori kenderaan bateri elektrik sepenuhnya, melonjak kepada lebih 3,400 unit pada 2022 berbanding 300 unit secara purata pada tahun-tahun sebelumnya. Usaha untuk menarik pelabur
untuk memasang infrastruktur pengecas juga berkesan, di mana jumlah stesen pengecasan meningkat pada kadar 69% pada 2022 berbanding pada 2021, menjadikan jumlah stesen pengecasan mencecah 900 unit pada ketika ini dalam memenuhi sasaran sebanyak 10,000 unit di seluruh negara menjelang tahun 2025 seperti di dalam Low Carbon Mobility Blueprint. Dari segi pelaburan, jumlah yang diluluskan dalam ekosistem EV dari tahun 2018 hingga September 2020 adalah bernilai 14.7 bilion ringgit, merangkumi pemasangan kenderaan, komponen EV dan komponen pengecasan. Antara syarikat yang telah diluluskan ialah Samsung SDI Energy Malaysia Sdn Bhd yang mencatatkan kejayaan baharu dalam pembukaan kemudahan pembuatan sel bateri EV dengan nilai pelaburan sebanyak 7 bilion ringgit. Syarikat tersebut telah memilih Malaysia sebagai lokasi pengeluaran pertamanya di Asia Tenggara. Pelaksanaan inisiatif-inisiatif ini dan yang baru di masa hadapan dijangka dapat meningkatkan lagi penggunaan dan permintaan EV serta menarik pelaburan ekosistem EV bagi merealisasikan sasaran Malaysia untuk mencapai status negara neutral karbon menjelang tahun 2050 seperti yang digariskan di bawah rancangan Malaysia ke-12. Di samping itu, MITI juga sedang berbincang dengan syarikat pengeluar tempatan, Proton dan Peredua untuk mempercepatkan pengeluaran kenderaan elektrik nasional dan menawarkan pilihan kenderaan EV yang mampu milik. Garis panduan semasa permin atau AP turut ditambah baik dengan memberi fleksibiliti ke atas kuantiti maksimum pengimportan kenderaan secara CBU bagi kajian pemasaran pra-pemasangan supaya syarikat-syarikat pemasangan tempatan lebih berpeluang menilai keperluan pasaran baru untuk segmen EV sebelum memulakan pengeluaran. Langkah penambahbaikan ini juga akan memberi lebih pilihan EV untuk ditawarkan dalam pasaran kepada rakyat. Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Air Hitam, Yang Berhormat Kuala Selangor, Yang Berhormat Bayan Baru, Yang Berhormat Petaling Jaya membangkitkan tentang hala tuju MITI bagi menepani 2023 dalam aspek meningkatkan pelaburan strategik, penjanaan peluang pekerjaan dan juga pembangunan kluster perindustrian baru. Menteri nak minta laluan sikit untuk EV. Kampar sini. Sikit untuk EV. Okay. Ya, terima kasih kepada Menteri. Tadi yang Menteri cakap tentang EV, saya rasa EV kita ada dua jenis. Satu jenis yang kita cakap ialah tentang battery pack elektrik. Tapi yang satu lagi EV yang kita belum ada di Malaysia ataupun kita belum promosikan ialah hydrogen fuel cell. Jadi apa masalah dengan battery pack hydrogen? Yang pertama, charging time. Masa untuk charge dia panjang. Mungkin fast charge mungkin 2-3 jam. Kalau slow charge kena setengah hari. Dan kedua, range dia. Range dia tak terlalu pendek. Mungkin sampai 200 km, 300 km. Tetapi ini boleh diatasi dengan hydrogen fuel cell. Adakah MITI ada apa-apa plan untuk mempromosikan hydrogen fuel cell? Kerana hydrogen fuel cell hanya sama dengan petrol, melainkan kita pump petrol, kita pump hydrogen. Dan ia juga boleh digunakan untuk bas, lori. Dan saya rasa ini adalah satu pendekatan yang kita perlu ambil selain daripada battery fuel cell, kita perlu ambil untuk hydrogen fuel cell, untuk EV. Dua-dua pun kira EV. Terima kasih Yang Berhormat Kampar atas cadangan yang diberikan tersebut. Benar, ada banyak cadangan mengenai hidrogen terutamanya kalau lihat di negeri Sarawak yang telah bermula membuat kajian mengenai penggunaan hidrogen untuk kenderaan. Petronas pun melalui Jentari dan sebagainya telah memulakan. Tetapi buat masa ini, dia masih lagi di peringkat awal dan kita akan MITI bersama-sama agensi-agensi yang lain yang berkaitan akan terus memantau. Kerana betul apa yang Berhormat Kampar mengatakan tadi, ini adalah satu peluang untuk kita mempercepatkan lagi the roll out of our EV. Satu lagi yang saya nak menyokong tadi yang disebut ACDC tadi, betul. Memang mengambil masa yang banyak, masa yang lama, tetapi AC pun dah semakin cepat. DC itu dah semakin cepat dan teknologi ini akan terus berkembang dan akan lihat bagaimana EV akan juga lebih mampu untuk rakyat Malaysia menggunakan. Sebagai contoh, Nano Malaysia juga tengah buat kajian bagi tujuan stability teknologi hydrogen fuel cell. Itulah yang baru diperbincangkan baru-baru. Terima kasih Yang Berhormat Kampar. Jadi baik pada Yang Berhormat Air Hitam, Kuala Selangor, Bayan Baru, Petaling Jaya, itu soalan yang bagus mengenai cabaran yang pada tahun inilah, cabaran 2023, di mana kita di MITI perlu memberi fokus kepada peningkatan pelaburan yang lebih strategik
penjanaan peluang pekerjaan dan juga pembangunan kluster perindustrian yang baru. MITI telah dipertanggungjawabkan untuk merancang, kita nak mengubal dan melaksanakan dasar-dasar pelaburan, pembangunan perindustrian serta perdagangan luar bandar sekaligus memastikan ekonomi negara terus berkembang dan kekal kompetitif di peringkat serantau dan juga global. Dalam hal ini, MITI juga memainkan peranan penting sebagai sebahagian daripada engine on growth di negara dengan izin. Dalam kita mendepani cabaran ketidaktentuan ekonomi yang dihadapi negara dan juga di seluruh dunia pada masa ini, MITI telah baru-baru ini memperkenalkan dasar pelaburan baru berdasarkan aspirasi pelaburan nasional ataupun National Investment Aspiration dengan izin. Ini telah dilancarkan baru-baru ini dan dasar ini akan mempercepatkan pertumbuhan jangka panjang Malaysia melalui pelaburan berkualiti yang mampan dan bidang pertumbuhan yang baru. Pembaruan ini melibatkan 5 teras utama, iaitu meningkatkan economic complexity, mewujudkan pekerjaan bernilai tinggi, memperluaskan rangkaian domestik, membangunkan kluster baru dan sedia ada juga, dan serta mempertingkatkan keterangkuman atau dengan izin inclusivity. NIA akan memberi fokus kepada sektor yang mempunyai potensi ekonomi yang signifikan dan lestari dalam jangka masa panjang dengan penekanan yang lebih terhadap elemen alam sekitar, sosial dan tadbir urus ataupun ESG. Bagi tempoh Januari hingga September 2022, Malaysia telah menarik sejumlah 193.7 bilion ringgit pelaburan yang diluluskan dalam sektor perkilangan, sektor perkhidmatan dan sektor utama. Ini melibatkan 2,786 projek dan dijangka mewujudkan 98,414 peluang pekerjaan di negara ini. Secara umumnya, projek-projek yang diluluskan akan mengambil masa antara 12 hingga 24 bulan untuk dilaksanakan. Selepas tempoh tersebut, lebih banyak peluang pekerjaan dijangka akan wujud bagi rakyat dan khususnya kepada golongan belia. Kerajaan yakin bahawa peningkatan ekonomi bagi sesebuah negeri dapat direalisasikan melalui kemasukan pelabur-pelabur asing dan juga pelabur-pelabur tempatan dengan mewujudkan peluang pekerjaan, membangunkan tenaga kerja yang mahir dan memupuk pertumbuhan syarikat-syarikat tempatan kita. Oleh itu, kerajaan akan sentiasa mempergiatkan usaha untuk meningkatkan aliran pelaburan ke dalam negara sekaligus memastikan Malaysia kekal sebagai destinasi pilihan pelabur. Kita di MITI mengambil langkah-langkah berikut untuk menarik dan mempergiatkan aktiviti penggalakan pelaburan bagi mengekalkan kedudukan Malaysia ini kekal kompetitif, termasuk memudah cara urusan pelabur mengenai pengambilan ataupun pengenalan inisiatif dan fasilitasi pelaburan yang berkesan. Contohnya, kita nak merancangkan pembangunan ekonomi digital. Seperti yang semua sudah maklum, kita ada blueprint ekonomi digital Malaysia bagi membina ekosistem yang lengkap di samping dasar revolusi perindustrian keempat negara dengan izin 4IR. Pejabat pelaburan digital juga telah ditubuhkan hasil kerjasama MIDA bersama MDEC pada Tuan Yang Di-Pertua, boleh saya minta laluan sikit Menteri. Yang Berhormat Menteri. Saya bangun dulu, Menteri. Boleh? Kumar Masuk, lepas tu Bayan Baru. Boleh? Okey. Terima kasih. Dia macam ni, dalam ucapan awal daripada Titiwangsa, beliau menyebut bahawa figures daripada MIDA yang disebut setiap tahun jumlah sekian-sekian, tapi sebenarnya bila datang kepada peringkat pelaksanaan, jumlah itu tak berlaku. Saya nak minta pandangan beliau juga yang berhormat Titiwangsa juga minta supaya dikaji semula mekanisme kiraan pelaburan yang masuk yang mendapat kelulusan pada MIDA. Saya minta penjelasan daripada pihak YB Menteri. Terima kasih. Menteri, terima kasih. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Saya ingin menarik perhatian Menteri bahawa walaupun kita ingin memajukan sektor high-tech, sama ada E&E, automation, digital dan sebagainya, tetapi kita menghadapi satu masalah besar iaitu kekurangan pekerja mahir. Saya difahamkan bahawa ramai engineer di kawasan Bayan Baru dan juga di serata seluruh negara, in fact, ramai yang berhijrah ke Singapura kerana mereka mendapati gaji yang lebih baik di sana, dan globally everyone is competing to get the best talents. Jadi dari segi Malaysia, saya rasa MITI kena berusaha dengan Kementerian Pendidikan, terutamanya Kementerian Pendidikan Tinggi, untuk memastikan bahawa kita mempunyai fokus betul-betul on
our talent pool. Ya, sekarang there's a disconnect. Walaupun ramai, ada 11% orang muda menganggur kerana mismatch. Jadi kita kena incentivize orang-orang muda masuk ke STEM. Ya. Jadi saya ingin mencadangkan kepada Menteri dan juga Menteri Pendidikan Tinggi, kita tetapkan gaji minima untuk lulusan sains STEM, lulusan STEM sama ada daripada TVET ataupun daripada universiti, ya, jurusan engineering, STEM dan sebagainya. Tetapkan, incentivize mereka supaya mereka masuk ke engineering kerana this is the future. Mohon komen daripada Menteri. Terima kasih. Saya sambung sikit Menteri. Ya. Menyambung daripada bayan baru, ya, saya yakin Menteri juga tidak perlu saya peringatkan, seolah-olah ini macam deja vu, macam berulang. Sejak 2008 saya dengar Menteri MITI khususnya bercakap seperti ini, dan kita masih lagi terperangkap dalam the middle income trap, industri kita yang low value added dan sebagainya. Menteri, kali ini dalam suasana political stability, sidang parlimen yang ke-15 ini, saya sangat mengharapkan benar-benar kita menukar gear, membuat model pertumbuhan yang lain daripada yang telah kita lalui. Sejak PM ke-6 lagi, Menteri, kita masih bercakap tentang perkara ini dan masih gagal dalam perangkap middle income trap itu. Justru antara lain adalah kerana investment yang tidak dapat masuk sehingga kita boleh spur, kita lonjakkan dan rancakkan, ya, industri high value added, job creation, high value paying jobs. Jadi bagaimana untuk kita, Menteri, kalau boleh saya tanya, to move away from this getting only intermediate products kepada finished product with our own branding yang meletakkan kita dalam jajaran ataupun yang meletakkan kita dalam global value chain, yang mana kita tidak akan hanya menjadi pemain-pemain kecil, tetapi with the model of having a finished product with our own branding, bersyarat of course pastinya dengan investment yang FDI yang baik. Apa langkah-langkah Menteri? Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang Betul. Saya jawab dulu Yang Berhormat Kubang Pasu tadi mengenai soalan pelaburan yang direkodkan oleh MIDA. Jumlah pelaburan yang direkodkan oleh MIDA atau approved investment, selalunya kadar yang akan direalisasikan, betul lah apa yang Berhormat mengatakan, dia tak mungkin 100%. Ya, sekitar berdasarkan rekod kita di antara 75 hingga 80%. Secara umumnya projek-projek yang diluluskan seperti saya sebut tadi akan mengambil masa 12 hingga 24 bulan untuk dilaksanakan. Sebagai contoh, bagi tempoh Januari sehingga September 2022, kita telah menarik sejumlah 193.7 bilion ringgit pelaburan yang diluluskan dalam sektor perkilangan, dan bukan kita harus memastau berapa daripada jumlah ini yang akan direalisasikan dalam tempoh tersebut. Tapi berdasarkan data yang telah diberi kepada saya, di antara 75 hingga 80%. Untuk soalan Yang Berhormat bayan baru, bawah NIA memang fokus utama adalah untuk menarik pelaburan yang boleh menjana pekerjaan juga, yang menilai tinggi secara tahap ekonomi kompleksiti yang lebih tinggi. Tapi yang disebut tu, adakah kita ada, sama ada kita ada talent tersebut, ya, dan kerana talent-talent yang ataupun talent-talent yang disebut itu selalunya dia akan berhijrah ke Singapura kerana pendapatan ataupun income yang lebih tinggi di negara Singapura ataupun sebenarnya sekarang di negara-negara lain juga seperti di Eropah dan Amerika Syarikat. Saya setuju dengan cadangan rakan saya pun ada di sebelah sini, Menteri Pengajian Tinggi, supaya terutamanya dari segi TVET dan juga universiti-universiti mengadakan kolaborasi yang lebih erat bersama dengan industri-industri supaya talent pool itu yang diproduce is more dengan is relevant kepada industri yang akan ataupun yang sudah ada, terutamanya yang berkemahiran tinggi, kerana kita memerlukan economic complexity yang tinggi. Kita akan menyelaraskan bersama pihak industri dan juga akademia untuk memastikan bekalan tenaga mahir yang menepati keperluan industri yang akan dapat. Puan Yang Dipertua, boleh sikit saja Yang Berhormat Menteri, berhubung dengan talent pool ini, apa yang kita perhatikan pihak IPT, Politeknik, Universiti, College Community dan sebagainya,
mereka ada tempat untuk pelajar-pelajar ni buat engineering, peringkat degree ataupun diploma dalam bidang-bidang yang diperlukan seperti E&E, mekatronik, mechanical. Masalah dia sekarang, Yang Berhormat Menteri, sungguh pun kita meletakkan plan pembangunan pendidikan 2013-2025 untuk menentukan bahawa 60% pelajar kita ambil sains tulen dan 40% ambil sastra, ya. And dulunya 40-60, kita nak jadikan 60-40. Tapi mengikut data daripada Akademi Sains Malaysia, kedudukan sekarang bukan kata kita dapat maintain 40% ataupun lebih baik naik 60%, tapi persen itu, nisbah itu sudah turun kepada 18%. So kita ada masalah nak fit universiti sebab kita tak ada cukup pelajar sains tulen untuk buat engineering tingkat ijazah dan diploma untuk bidang-bidang yang disebutkan. So ini masalah yang besar, Yang Berhormat Menteri, dan to me this is a national crisis. Yang Berhormat Menteri talking about NIA, kita nak bawa masuk macam-macam high-tech companies all that, dan ini kalau tidak ditangani, diselesaikan, dia akan menjadi satu masalah pada kita. Kulim Hati Pak ini masalah benda tu. Setuju dengan Kubang Pasu, setuju. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Menteri, saya nak tambah saja soalan saya tadi, bolehkah kita tetapkan gaji minima untuk TVET dan juga jurusan STEM, ijazah ke, sarjana ke, supaya kita betul-betul retain our talent pool dalam Malaysia, ya? Kerana I think we have to incentivize them so that they stay in Malaysia daripada berhijrah ke negara lain. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bayan Baru. Itu soalan itu saya akan berbincang dengan rakan-rakan kabinet saya, terutamanya Kementerian Sumber Manusia lah, kerana dia ada implikasi kepada industri industri lain juga. Kuala Selangor ada nak Persoalannya Menteri adalah where is that dengan izin, di mana pekerjaan high paying job of our STEM graduate. Itu yang dipersoalkan. Mungkin dia adalah chicken and egg, situasi ayam dan telurnya, mana yang dulu. Tapi kalau kita terus-terusan begini, tidak akan ada yang berminat dengan STEM, ya, engineering, science dan sebagainya. Ni sebab the job is not there. Pekerjaan yang high paying job tidak kita bina justru kerana MITI gagal untuk mendapatkan investment untuk kita jana dan kita propel higher growth and higher job paying, ya, ataupun gaji yang agak lebih mewah, lebih lumayan dalam industri yang mempunyai nilai tambah yang tinggi. Di situ soalan yang perlu dijawab oleh Menteri. Terima kasih YB Kuala Selangor. Mungkin saya jawab sekejap je Kubang Pasu tadi dengan Bayan Baru, lepas tu kita biar saya dengar macam dengan sekali dengan Muar. Sebenarnya yang disebutkan tadi oleh Kuala Selangor tu bercanggah sedikit dengan apa yang disebut oleh Kubang Pasu dengan Bayan Baru. Kita ada dua masalah sebenarnya. Bila saya melawat di Kedah, di The Kulim High Tech Park dan juga Bayan lepas baru-baru ini, masalahnya mereka ada pekerjaan itu tapi tak dapat talent. Ya, itu masalah utama. Bila saya berjumpa dengan syarikat-syarikat yang telah melabur dan akan melabur, masalah atau cabaran utama mereka, we have the money, we have the investment dengan izin, tetapi mana talentnya? Boleh tak kita continue dengan talent yang relevan kepada industri mereka? So sebenarnya Yang Berhormat Kuala Selangor itu satu masalah, tetapi ada industri lain masalah yang disebut oleh Yang Berhormat Kuala Selangor pula, kerana mereka tidak ada pula kita nak menceburi industri baru. Itu yang NIA perlukan, fokus kepada industri-industri, tetapi industri itu belum lagi ada di Malaysia kerana komponen high value itu tidak setinggi berbanding dengan negara-negara lain. Ganas tu negative cycle tu, kita orang ganas yang ini boleh melibatkan kita tidak dapat keluar daripada itu, Menteri. Ya. Itu paling menakutkan. Saya betul, kita punya GNI ataupun gross national income patut melebihi 13,000, ya, tapi masih lagi setelah last 10 years stuck dekat below that 13,000 atau 13,000 mark. Dan
untuk YB Kuala Selangor, pendekatan ekosistem ni adalah salah satu macam kluster yang dicadangkan sendiri oleh Yang Berhormat Kuala Selangor adalah salah satu cara untuk menarik pelaburan yang berkualiti ke dalam negara. Sebagai contoh, Malaysia mempunyai ekosistem yang mantap untuk menolong pembangunan industri E&E, contohnya lah, dan mempunyai sokongan daripada syarikat-syarikat tempatan. Kita kena teruskan ini, itu terutamanya industri semiconductor. Selain itu, banyak juga galakan-galakan insentif yang lain yang diberikan. Tetapi saya setuju, kita kena ada a long term plan kerana seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Kuala Selangor ni dah sejak 2008, ya, semasa saya masih lagi dalam universiti. Tetapi yang penting, lebih mual lah mungkin. Tapi yang penting, Yang Berhormat, kita mesti sedar yang ini adalah masalah memang betul-betul ada dan kita perlu mencari jalan untuk masa terdekat dan juga untuk mengharungi cabaran ini. Saya jemput Macang dengan Muar pula. Okay. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas penerangan dan kami amat tertarik dengan dasar pelaburan baru yang akan diperkenalkan oleh kerajaan ini. Cuma saya ingin mengambil perhatian Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan keperluan kita meneruskan agenda merapatkan kesenjangan antara wilayah RMK ke-12 untuk menarik pelaburan masuk ke pantai timur khususnya Kelantan yang telah diabaikan hampir 30 tahun sebelum ini. Dan kita pun kalau lihat dalam berita tahun lalu, di bawah pentadbiran lalu Yang Berhormat Bera membuat pengumuman Tok Bali akan menjadi growth center dengan izin Kelantan ataupun Pantai Timur dengan boleh menarik 2.3 bilion pelaburan baru. Dan kita pun tahu ECRL bakal disiapkan, disebut dengan tak lama lagi. Jadi saya ingin tahulah apakah strategi MITI dan kerajaan pada hari ini untuk menarik pelaburan-pelaburan baru ke Pantai Timur kerana Kelantan adalah salah satu gateway ke Indo-China dan juga memang sesuai untuk dijadikan hub logistik untuk perdagangan sama ada regional maupun dengan bilateral dengan China. Jadi janganlah kita abaikan negeri-negeri pembangkang daripada pelaburan yang berkualiti. Kalau Kedah boleh menarik banyak pelaburan yang baik walaupun masih ditabir oleh pembangkang, apa salahnya Kelantan? Ya, yang telah diabaikan sekian lama. Kita tahu orang Kelantan ramai berhijrah ke luar ke pantai barat. Ramai orang-orang Kelantan menjawab jawatan tertinggi dalam kerajaan pada hari ini, KSU, SUB dan sebagainya. Jadi mereka membuat dasar untuk negara. Jadi apakah istilah saya mintalah Yang Berhormat Menteri untuk ambil serius rayuan dan juga permohonan kami di Kelantan, khususnya melengkapkan ke semua projek-projek infra RMK ke-12. Jalan raya, pelabuhan dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih. Penekanan Yang Berhormat Menteri kepada industri EV dan tenaga yang boleh diperbaharui adalah perkara yang sangat menggalakkan. Cuma persoalan saya Yang Berhormat Menteri, mengapa kerajaan Malaysia sampai hari ini mengekalkan dasar untuk menghalang ekspor tenaga boleh diperbaharui kepada negara jiran seperti Singapura? Setakat saya dimaklumkan belum ada jawapan rasmi. Jadi ada banyak sebab tak nak Singapura compete data center ke sana. Tetapi kalau ikut sebagai contoh Yang Berhormat Menteri di France, pada peringkat awal mereka ada dasar untuk tidak membenarkan export of nuclear technology and expertise. Tetapi di bawah kerajaan baru Macron 2025 dia menggalakkan kerana dengan ekspor harga lebih tinggi boleh Malaysia dapat economies of scale, we can reinvest back in our country. Dengan izin Yang Berhormat Menteri, untuk mempertimbangkan dasar yang sedia ada untuk membenarkan ekspor tenaga boleh diperbaharui. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Saya jawab Yang Berhormat Macang dulu. Di bawah Yang Berhormat Macang, di bawah NIA yang telah diumumkan pada bulan Oktober tahun lepas, ada elemen keterangkuman ataupun inklusif yang disebut tadilah, ataupun elemen keterangkuman di mana wilayah-wilayah yang ketinggalan ataupun yang seperti yang disebut oleh Yang Berhormat tadi kurang membangun berbanding dengan wilayah-wilayah ataupun negeri-negeri ataupun bandar-bandar yang lain akan diberi fokus juga. Dan saya gembira yang Berhormat macam sebut pasal ECRL. Sebenarnya ECRL ni akan banyak membantu juga pembangunan di kawasan-kawasan tersebut. Di transit oriented development ni saya rasa salah satu game changer untuk di kawasan-kawasan tersebut. Saya pun baru-baru ini pergi ke Kemaman juga dan nampak banyak pelabur dia tengok mana jalan, mana logistik chain dan ini akan memberi
peluang yang lebih besar kepada semua negeri-negeri yang terlibat. Tapi saya memberi komitmen saya yang kita tidak akan ada double standard lah di antara negeri-negeri pembangkang dan juga negeri-negeri kerajaan. Untuk MUA, saya sebenarnya di MITI ni memang kita melihat bahawa apa yang dicadangkan itu ada pro dia, terutama untuk industri. Ya, jadi saya mungkin lebih bias kepada mungkin secara peribadi mungkin setujulah dengan yang berhormat MUA. Tetapi kerana saya pernah berbincang juga dengan kementerian-kementerian yang lain, terutamanya KEPSA, dan lepas ini saya pun sebenarnya dah berbincang juga dengan Yang Berhormat Nazmi mengenai perkara ini. Dan perkara ini saya percaya sedang dipertimbangkan oleh kementerian-kementerian berkaitan supaya kita melihat semula. Tetapi sama ada apakah keputusan terakhir mengenai isu ini, saya tak boleh komen lagi kerana ini masih lagi dalam peringkat perbincangan, dan oleh itu keputusan yang terakhir itu masih lagi still hold dengan izin Yang Berhormat. Selain itu, salah satu sebab kita perlukan renewable energy ini, saya difahamkan, mungkin Yang Berhormat pun telah dimaklumkan, kerana keperluan tenaga boleh baru ini adalah untuk pelaburan syarikat data center di Malaysia sendiri. Ada memang banyak yang akan datang. Selain itu juga kita pun, saya difahamkan, kita semua sedar bahawa kita ada sasaran 2050 ini untuk mencapai kemampanan Malaysia pelepasan karbon neutral by 2050. So kita kena lihat bagaimana kalau kita ekspor, sama ada ini akan menjejaskan sasaran itu. Tetapi saya setuju ada benefitnya, ya, yang seperti disebut oleh Yang Berhormat MUA tadi. Yang Berhormat Menteri. Okay. Yang Berhormat Menteri, masa sudah tamat. Boleh bagi satu lagi soalan. Ya, terima kasih kepada Tuan Speaker yang Yang Berhormat Menteri. Sebagai menyambung apa yang disebut oleh Macang tadi, sebenarnya kalau kami di Kelantan, terutama di Pantai Timur ni, kita mengetahui bahawa jawapan yang sebegini agak klise daripada Menteri berkenaan dengan bahawa mereka akan memberikan bantuan dan pertolongan kepada negeri-negeri yang belum membangun, seperti contohnya di Kelantan. Jadi saya mahu tahu apakah dasar dan peratusan pembangunan untuk menggalakkan pelaburan ini masuk ke negeri-negeri ini, kerana kita lihat kalau kita tengok negeri-negeri sempadan, contohnya macam Johor dan juga Kedah, kalau banding dengan nilai pelaburan yang sampai ke Kelantan, rasanya tak seimbang. Jadi saya nak minta WB Menteri memberikan peratusan dan anggaran supaya kita melihat keseimbangan ini dapat dirasai oleh rakyat. Kadang kita lihat baru ni kajian PN, kita ada harapan untuk melihat perubahan pada Kelantan. Tapi sekarang ini kita nampak dalam keadaan kita akan kembali kepada cerita lama lah ni. Terima kasih. Mungkin Yang Berhormat tak kenal saya lagi, boleh tanya teman-teman di sebelah sana di Perikatan Nasional. Ya, semasa saya Menteri Kewangan tak pernah saya buat benda-benda yang disebut tadi. Tetapi mungkin data pun tak sampai lagi kepada Yang Berhormat. Ya, negeri Kedah sebenarnya negeri yang berjaya. Tanya Yang Berhormat Puan Pasu, dia tahun lepas saja 11.2 bilion ringgit. Ya, jadi janganlah berilah bagi komplimen juga kepada Yang Berhormat Kubang Pasu. Dia pun turun 2 hari bersama-sama saya di Kedah baru-baru ini. Dan mungkin, tapi Kelantan belum turun lagi lah, insya-Allah. Saya akan turun. Terima kasih. Kerana masa dah habis, ada lagi 2 soalan. Jawapan tertulis. Okay, bagi Yang Berhormat Arau. Yang Berhormat Menteri, boleh bagi jawapan tertulis sahaja. Masa tak cukup lagi. Okey, kalau terima kasih. Saya tak ada pilihan ya? Ya. Okey. Terima kasih. Terima kasih.